Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama sekali lagi dalam sesi FB Live bersama saya Dr. Nur Yaqin Muhammad Isa, pakar perunding perubatan dan paru-paru daripada Sunway Medical Center Velocity. Jadi hari ini kita amat bertuah kerana kita akan bersama-sama dengan Cik Nur Aina Zulkifli untuk beliau kongsikan bagaimana pengalaman beliau ketika beliau menghidap penyakit denggi beberapa minggu yang lepas. Jadi saya jemput Cik Nur Aina Zulkifli. Assalamualaikum Cik Aina. Waalaikumsalam doktor. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Doktor sihat? Alhamdulillah sihat. Dah start kerja dah ke? Belum lagi doktor, saya masih lagi work from home. I see. Okey, jadi sebelum kita bermula Cik Aina, boleh Cik Aina ceritakan sikit latar belakang Cik Aina sebelum kita bermula? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Aina Zulkifli. Saya menetap di Ceras dan saya bekerja di sebuah syarikat insurans di Kuala Lumpur. I see. Okey, baiklah. Jadi mungkin Cik Aina boleh share sikit apakah simptom-simptom yang mula Cik Aina rasai sebelum Cik Aina bertindak untuk datang ke hospital tu? Okey, saya cerita kronologi dia doktor. Sila. Sebenarnya saya pada hari raya keempat, time tu hari Rabu, malam tu saya dah mula rasa badan tak best lah. So saya telan Panadol. Cumanya kiranya saya rasa demam. Demam tu dia berlarutan. Kiranya dah lebih daripada 3 hari saya punya demam tu doktor. Okey, so maksudnya demam yang berlarutan tu menyebabkan Cik Aina bertindak untuk datang ke hospital Cik Aina? Ya betul doktor. So selain daripada demam tu ada tak simptom-simptom lain? Kiranya sebab macam dia simptom-simptom lain tu saya sakit kepala macam tu lah, sakit kepala, demam, lepas tu bila kita makan ubat okey, dan bila kesan ubat tu dah hilang saya demam balik dan tak lalu makan lah. So maksudnya first 3 hari yang pertama tu Cik Aina makan ubat Panadol dulu tapi lepas tu nampak demam tu masih berterusan tu yang menyebabkan Cik Aina datang ke hospital Ya betul doktor. I see. Jadi apakah perasaan Cik Aina masa first dapat simptom tu? Apa yang Cik Aina fikirkan masa tu? Mula-mula bila dapat simptom demam tu saya rasa takut juga sebab kebetulan adik saya dia dah dimasukkan ke sebuah hospital pada hari raya kedua disebabkan demam denggi. So saya takut mungkin sebenarnya apa yang saya rasa ni adalah sama simptom dengan apa yang adik saya rasa. I see. Adik maksudnya masa tu adik pun dah sedia ada demam denggi masa tu Cik Aina? Ya, dah ada kes dah dalam rumah tu, kes denggi. Adik masuk hospital tak masa tu? Dia masuk pada hari raya kedua, dia masuk hari Isnin. I see. Jadi bila nampak adik pun dah masuk hospital, lepas tu nampak Cik Aina pula dapat simptom demam, apa yang ahli keluarga Cik Aina fikirkan masa tu? Apa yang mereka lakukan masa tu? Sememangnya mereka berasa sangat risau. So sebab dah lebih daripada 3 hari tu, diorang saja saya untuk pergi ke klinik berdekatan untuk buat blood test. Okey. So lepas tu Cik Aina pergi ke klinik tu buat blood test ya? Ya betul doktor. Lepas tu doktor kat situ cakap macam mana? Okey, sebab saya pergi buat blood test tu pada hari Sabtu, iaitu pada hari keempat saya demam. So doktor, saya ceritalah dekat doktor tu, saya cakap adik saya pun ada tengah admit dekat hospital sebab denggi. So dia ada buat blood test tu yang pakai denggi kit tu lah. So macam lepas dah buat blood test tu, doktor suspect saya denggi sebab saya punya platelet time tu bacaan dia 122. Okey. So test kit tu kata positif ke negatif yang test kit denggi tu? Test kit tu dia macam line dia tu macam tak nampak sangat. So doktor suggest saya datang pada hari Isnin untuk buat second blood test pula untuk confirm. I see. Okey. Alright. Jadi so maksudnya lepas tu Cik Aina balik rumah semula, lepas tu hari Isnin datang balik. Ya betul, hari Isnin tu saya datang balik, saya buat second blood test. Lepas tu bacaan time tu dia drop kepada 93 time tu. So daripada 100 lebih drop kepada 93 93. Lepas tu doktor tanya saya. Dalam masa 2 hari tu Ya betul, dalam masa 2 hari dia drop lagi. So doktor kata memang confirm denggi dan dia tanya saya sama ada saya nak stay at home dulu ataupun pergi ke hospital, dan saya cakap saya nak pergi ke hospital lah sebab saya pun time tu dah memang tak lalu makan, just minum air je, badan tak larat, lesu semua. So dia buat refer letter dan saya pergi ke Sunway Medical Center untuk mendapatkan rawatan lanjut. I see. Dan ketika itulah kita berjumpa buat kali pertama Cik Aina. Ya betul.
Right. Jadi mungkin Cik Ana boleh ceritakan dengan lebih jelas lagi, maksudnya demam tu adakah dia macam sama demam-demam biasa ke, ataupun apa yang membezakan demam denggi yang kali ni Cik Ana dapat ni dengan demam-demam sebelum ni? Bila hari kedua saya admit di hospital, baru saya dapat tanda-tanda denggi tu tahu. Macam doktor ada explain kat saya, dia kata kalau denggi ni kita akan sakit belakang mata. So bila hari kedua saya berada di hospital, saya rasa simptom tu. Dan sakit dekat belakang mata tu, dan badan saya juga rasa lesu, rasa sakit sendi semua. Time tu baru saya rasa simptom-simptom denggi tu. Oh, maksudnya dekat rumah sebelum yang 3 hari first tu tak ada sangat dia rasa sakit tu? Tak ada. Bila dah stay dekat hospital tu, baru dia punya tanda-tanda tu muncul. I see. So maksudnya kalau kadar kesakitan tu ya, macam kalau 10/10 tu sangat sakit yang maksimum ya, 0/10 tak sakit langsung, 5/10 sederhana sakit, agak-agak berapa markah nak bagi untuk kesakitan pada ketika tu? Saya bagi 8 kot, sebab dia punya sakit tu lain macam. Memang saya kena tidur, baru dia macam kurang sikit. Sebab macam kalau saya buka mata pun, saya macam dengan mata kita, belakang mata tu rasa macam sakit. Lepas tu dengan badan lagi. So pagi saya letak 8 lah. Jadi maksudnya dengan hanya tidur, rehat dan ubat tu boleh bantu kurangkan sikit sakit tu ya. So maksudnya lepas kita dah bagi ubat tu, berapa markah dia turun tu? Daripada 8 tu turun berapa markah pada dapat ubat tu? Alhamdulillah lah, saya rasa bertambah baik lah, sebab lepas makan ubat tu saya dah tak demam dah. Maksudnya bila dah sampai ke hospital tu, saya dah lepas makan ubat Panadol semua tu, saya dah tak demam dah. I see. So maksudnya memang berkurang sikit lah dengan ubat yang makan dia. I see. So Betul, kalau bila Cik Ana cakap sakit-sakit sendi tu, sendi yang mana yang paling sakit sekali? Saya rasa dekat bahagian belakang kot. Belakang saya macam, dia punya lenguh dia tu macam lain macam. Satu badan belakang tu sakit. Jadi maksudnya perbezaan antara demam denggi yang kali ni dengan demam-demam biasa yang sebelum ni ialah kesakitan sendi tu yang drama dia. Sakit belakang mata tu yang agak teruk ya, dan betul tak larat langsung ya. Betul. Tapi masa tu masih boleh lagi bergerak ke bilik air, masih boleh lagi. Dari segi makan ni macam mana pula Cik Ana? Macam mana tu? Bila dalam hospital ke ataupun dekat rumah? Dekat rumah macam mana, dekat hospital macam mana? Sebab bila dekat rumah tu dia macam, sebab dia totally saya tak lalu makan. Saya makan sikit je. Lepas tu saya banyak minum air lah, dan banyak tidur lah doktor sebab tak larat. Yelah, memang tak larat kan. I see. Kalau dekat hospital pula macam mana simptom tu? Dari segi makan dekat hospital mula-mula macam makan tu saya tak berapa lalu sangat, tapi bila dah demam tu dah semakin berkurang, saya rasa macam selera makan tu dah makin naik, dan saya rasa saya mula start recover lah bila dah duduk dekat hospital 4 hari 3 malam tu kan. So macam semakin hari semakin baik lah. Okey, jadi bila doktor terangkan Cik Ana ni memang confirm ada denggi, perlu masuk ward semua tu, bagaimana penerimaan Cik Ana dan ahli keluarga ketika tu? Untuk ahli keluarga saya, mereka berasa lega lah, sebab bila kita berada dekat hospital kita dapat rawatan yang lebih, orang kata doktor pantau semua. Sebab kalau kat rumah kita pun tak tahu macam mana kita punya kandungan air dalam badan semua. So macam diorang okey lah bila saya masuk hospital lah, sebab ada doktor yang memantau. Okey. Jadi mungkin Cik Ana boleh share kalau ada pengalaman pahit ya ketika menderita penyakit denggi ni? Pada saya pahit tu tak adalah pahit sangat, sebab macam ada dua benda lah. Yang first tu sebab bila kan kita ni sakit denggi, so kita kena pakai branula. So saya kena pakai dua tau, kiri untuk drip, kanan untuk ambil darah. So pengalaman tu kiranya macam dia kurang selesa, sebab 24 hours kita kena pakai branula tu. Lepas tu kiranya lepas cabut tu dia macam take time jugalah nak okey. Macam yang tangan kanan ni dia tak ada masalah, tangan kiri ni dia macam take time sikit. Macam bila kita pegang pun rasa macam macam lebam sikit. Tapi sekarang dah okey lah dah, tapi take time lah. Maksudnya kesakitan terpaksa masukkan jarum, ambil darah berulang kali tu yang agak trauma ya. Yang lepas tu yang nombor 2 pula tak adalah macam pahit sangat, cuma kiranya sebagai pesakit denggi ni kita kena banyak minum air masak tau. So bila kita kena banyak minum air masak, kita kena macam sukat kadar air kencing keluar dan masuk supaya dia teli. Dan pada saya macam bila tengah-tengah malam tu nak pergi toilet semua, bawa drip semua tu, lepas tu nak kena sukat kencing, so macam leceh sikit lah sebab macam hari-hari. Lepas tu macam setiap kali tu kadang-kadang malam tu saya macam kurang sikit minum air doktor, sebab macam tak larat nak pergi toilet. Kita tidur kan, siap pergi toilet je kan. Betul doktor.
Ya, ya, ya. Berapa lama hari tu Cik Aina kat dalam ward? Ingat tak? Selama 4 hari 3 malam saya duduk dalam ward. Ya, Saya itu ingat maksudnya doktor. pengalaman. Oh ingat ya, memang clear ingatan ya. Memori-memori tu lah. Okay, dari Sebab segi first time doktor. first time masuk ward kan? I First time masuk see. hidup. Betul. I see. Itulah lepas ni boleh buat sharing session. Kita tengah buat sharing session anyway tentang pengalaman denggi sebab tak semua orang dia pernah mendapat denggi ni, jadi elok untuk kita share pengalaman kan supaya orang yang tak pernah dapat denggi tu tahu macam mana keadaannya, rasanya kalau ada penyakit denggi tu kan. Jadi mereka pun boleh berwaspada, mereka pun boleh berjaga-jaga kan, supaya mereka pun boleh tahu kalau next time kalau diorang ada simptom yang macam Cik Ana, diorang boleh segera dapatkan rawatan di hospital, diorang pun boleh cepat kena pasti oh ini mungkin denggi sebab pernah dengar Cik Ana cerita kan. Okay, baiklah. Betul. Mungkin Cik Aina boleh share kalau ada pengalaman manis ke ataupun pengalaman yang memberi kesan positif ketika menjalani rawatan denggi ni. Pengalaman manis tu of course lah macam saya cakap tadi, sebab yang ni pertama kali saya masuk hospital. So saya sebenarnya macam excited juga sebab sebab kita tak tahu pengalaman kan. Sebab hari tu macam alamak macam mana ni. Saya tak tahu macam mana sebab orang ni lah first time kan. Lepas tu kiranya macam dapat layanan baik daripada doktor sendiri, daripada para jururawat. Lepas tu dia punya third thing tu makanan kat dalam hospital sedap lah. So macam bila makanan tu sedap, selera saya dah kembali pulih. So macam saya start makan tu saya rasa macam makin lama macam makin okey lah. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. So maksudnya menu yang disediakan tu turut membantu mempercepat kan kedatangan selera. Sedap lah doktor. Spaghetti lah. So macam rasa macam naik flight pun ada. Menarik. Alhamdulillah sebab macam syukurlah, maksudnya menu tu dapat membantu setengah orang. Kita sediakanlah apa-apa makanan pun memang selera dia tetap tak ada. Tapi Alhamdulillah Cik Aina boleh kita trigger selera tu dengan makanan-makanan yang kita sediakan. Alhamdulillah. Betul. Jadi maksudnya mungkin optimism ataupun sikap positif Cik Aina sendiri kan yang mempercepatkan penyembuhan Cik Aina daripada penyakit denggi tu. Betul. Especially air lah. Air kena banyak minum. Kalau tak minum air banyak apa jadi Cik Aina? Saya rasa nanti kita akan dehydrate dan mungkin proses penyembuhan tu akan menjadi lagi lambat. Betul tak doktor? Betul. Jadi memang denggi ni sebenarnya tidak ada ubat untuk denggi ni ya. Sebenarnya untuk denggi ni apa yang kita boleh bagi adalah rawatan support, rawatan untuk menyokong sahaja. Jadi sebab itulah bila masuk ward kita hanya optimizekan, kita hanya fokus, kita bagi drip ya. Jadi kita kena pastikan pengaliran air masuk dan keluar daripada badan tu kita betul-betul sukat supaya tidak terlalu berlebihan tetapi memberikan kesan yang bagus untuk mempercepatkan penyembuhan. Jadi sebab itulah perlu sukat banyak mana minum air kan. Lepas tu doktor pun akan kira, kita memang akan bagi detail untuk macam kalau first time masuk tu kita akan tengok kalau kekeringan tu agak teruk, kita akan bagi dalam hingga 3 mil per kilogram per hour running drip tu. Jadi kita ada special calculation pengiraan yang khusus berdasarkan assessment ataupun pemeriksaan kita terhadap pesakit. Jadi memang untuk denggi kita tidak ada antibiotik ya, tidak ada antiviral terapi, kita hanya ada drip sahaja, ada air sahaja untuk membantu support, untuk menyokong pesakit. Jadi sebab itulah sangat penting untuk mendapatkan rawatan segera kerana kalau badan itu kekeringan ya, tidak mendapat hydration ataupun support air yang elok di rumah. Kadang-kadang orang tu dia dah tahu denggi perlu minum air tapi dia sendiri tak boleh nak minum, telan tekak tak boleh telan ya, perut untuk nak masuk air. Jadi benda ni memang tak boleh dibiarkan, perlu mendapat rawatan di hospital ya untuk drip tu, rawatan untuk pesakit denggi ya. Okey, jadi sebelum Cik Aina mendapat penyakit denggi ni, pernah ke Cik Aina dengar tentang penyakit denggi ni sebelum ni? Saya pernah dengar penyakit denggi, baca dalam surat khabar, tengok kat TV semua. Tapi sebab macam kita tak pernah alami kan, macam saya pun tak boleh nak fikir macam mana perasaan bila kita mengalami demam denggi tu. Tapi membantulah bila kita baca semua artikel-artikel dekat dalam surat khabar semua. Okey. Jadi mungkin Cik Aina boleh share apakah pengajaran ataupun learning point yang Cik Aina dapat daripada pengalaman mendapat denggi kali pertama ni ya, untuk orang-orang kat luar sana yang mungkin sedang mengidap denggi ataupun ada saudara mara yang mengidap denggi. Apa pesanan Cik Aina untuk mereka? Pesanan saya untuk mereka yang sedang mengidap denggi, saya doakan agar anda semua cepat sembuh. Lepas tu banyakkan berehat dan banyak minum air masak. Dan kalau demam tu telan Panadol sebab kita tahu kan denggi ni dia memang tak ada ubat. So kena banyak minum air masak lah.
Dan untuk Panadol tu perlu hati-hati kerana kalau terlebih pun boleh membawa kerosakan kepada hati juga. Jadi sebab itulah perlukan perbincangan dengan doktor ya untuk kita tentukan bila perlu ambil Panadol ya untuk nak settle demam tu kan. Okey. Maksimum Jadi sehari berapa doktor kalau nak telan Panadol? Kalau katalah kita kena denggi kan? Ke macam mana? Kalau So ialah biasanya kita akan ikut keperluan pesakit ya. Kebiasaannya kalau di hospital kita akan bagi 2 tablet 6 jam sekali lah. Tapi kita boleh katakanlah tak sampai 6 jam, dalam masa 4 jam pun dah mula menggigil balik. Jadi kita boleh berikan 2 tablet 4 jam sekali. Tidak boleh kurang betul lah. Tak boleh ambil sejam sekali ataupun 2 jam sekali. So tak boleh kurang sebab takut so nanti dia boleh maksimum affect hati. Maksimum dia maksudnya 2 tablet 4 jam sekali. Sehari, dalam sehari? Dalam sehari lah. Dalam sehari. So maksudnya kita kena tengok lah. Maksudnya tak boleh, kalau kurang daripada 4 jam tu tak boleh dah. Tak boleh ambil sejam sekali. Tak boleh ambil tak boleh lah. Tak boleh. Maksudnya maksimum boleh ambil adalah 4 jam sekali. Itu the maksimum lah. So kena hati-hati sebab kalau tak boleh mengakibatkan kecederaan hati ya. Jadi bila hati tu dah cedera, dia timbul masalah-masalah lain pula ya. Contohnya boleh dapat masalah muntah-muntah ya, masalah sakit perut ya, dan kadang-kadang boleh menyebabkan masalah pendarahan juga ya, sebab hati adalah organ yang utama untuk metabolisme kan toksin dan juga menghasilkan ejen pembekuan darah. Jadi kalau hati itu dah rosak, jadi bermasalah dari segi pembekuan darah dan sebagainya. Doktor, saya nak tanya satu soalan boleh tak? Sila. Ya, boleh. Sebab macam sebab bila apa nama dia kan kita kena denggi ni kan, hari tu bila cek bacaan tu doktor kata saya punya hati tu macam tak cantik sangat. So adakah sebab macam mana virus denggi tu menyebabkan bacaan hati kita tu tak okey ke ataupun macam mana? Jadi betul kita ada istilah yang kita panggil dengue hepatitis. Hepa tu liver, tis tu maksudnya radang lah. So, maksudnya radang hati disebabkan jangkitan virus dengue tu. So jadi dengue dia memang boleh attack, memang boleh serang organ-organ lain ya. Kalau dia dah menyerang organ hati, kita panggil dengue hepatitis ya. Kadang-kadang dia boleh serang jantung, kita panggil dengue myocarditis ya. Kadang-kadang dia boleh serang otak ya. So banyak organ yang dia boleh serang, dan kalau keadaan semakin kritikal ya, dia boleh menyebabkan masalah paru-paru berair dan air pun boleh masuk ke dalam bahagian perut ya, menyebabkan ascites ataupun air dalam perut. Jadi sebenarnya bahaya penyakit denggi ni kalau kita biarkan. Memang denggi boleh membawa maut kalau kita biarkan. Tu yang kita ada istilah denggi berdarah ya, di mana masalah-masalah yang lebih rumit berlaku disebabkan komplikasi denggi itu sendiri. Jadi sebab itulah perlu sangat kita monitor dengan teliti ya, dengan rapi pesakit-pesakit denggi ni. Jadi memang ada denggi yang tidak berapa teruk, yang mana platelet dia tidak berapa rendah ya, maksudnya kadar kekeringan dia pun tak teruk sangat, dia boleh makan minum. Jadi itu jenis-jenis pesakit denggi yang kita rasa boleh duduk di rumah, datang ke hospital atau klinik untuk cek darah saja setiap hari, kita tengok macam mana kan. Tapi ada orang-orang yang sekiranya dapat denggi dia menjadi serius ya, kadang-kadang boleh sampai masuk ke ICU ya, sebab kita ada juga komplikasi yang dipanggil HLH ya, hemophagocytic lymphocyte HLH syndrome lah ya. Jadi kalau ada HLH syndrome ni dia menjadi lebih serius lah, demam dia pun tinggi ya, masalah hati dia teruk, terjejas ya. Jadi ada banyak faktor-faktor yang kita boleh lihat ya. Jadi jangan ambil mudah, jangan rasa alah denggi je, tak ada masalah. Jadi sebenarnya denggi ni dia memang boleh membawa maut. Jadi sebab itulah perlu berhati-hati. Kalau anda merasakan anda ada simptom denggi ya, segeralah pergi untuk membuat tes ujian darah untuk confirm denggi ataupun tidak ya. Sebab kalau demam biasa, InsyaAllah tak ada masalah apa-apa lah, boleh di rumah je. Tapi kalau denggi memang perlukan monitoring ataupun rawatan susulan dari segi cek darah yang kerap ya. Ada setengah orang sampai 2 kali sehari kena cek darah ya. Tapi yang penting drip ataupun air tu perlu kita berikan dengan pengiraan yang tepat supaya boleh merawat dengan baik. Kalau tak nanti takut miss, nanti kan dah terlambat, kita pun sayang sebab penyakit denggi ni tidak sepatutnya boleh membawa. Sepatutnya insya-Allah denggi ni dia boleh dirawat dan dia boleh sembuh sendiri sekiranya ada support ataupun sistem sokongan yang kuat ya. Jadi macam saya cakap, walaupun dia tak ada ubat, tak ada antibiotik, tak ada antiviral, tapi insya-Allah dengan sistem sokongan yang kuat daripada hospital, penyakit denggi boleh disembuhkan ya, sebab dia adalah virus yang sebenarnya sepatutnya tidak membawa maut lah. Cuma kadang-kala kalau dah keadaan terlalu kritikal dan kita tak boleh jangka kan, kadang-kadang kalau viral dia terlalu ganas ya, dia affect jantung, affect hati, affect otak, dan yang tu kita pun dah tak boleh nak buat apalah ya. Jadi takut pula dengar.
Kan, Alhamdulillah Cik Aina kita tergolong dalam pesakit denggi yang tidak berapa Ringan. serius lah. Kan, dia jenis ringan kan, maksudnya dia affect Betul. hati, tapi lepas tu bila kita check apa hari tu fungsi hati dah normal balik. Jadi memang trend demam denggi memang seperti itu. Ya, dia penyakit dia akan sepatutnya akan beransur pulih dalam masa 7 hingga 10 hari lah. Ada orang dia mungkin lebih cepat, ada orang lebih lambat, tapi sepatutnya dalam masa 10 hari tu sepatutnya akan sembuh. Jadi antara hari pertama dengan hari ke-10 tu antara simptom yang memang akan dapat macam yang Cik Aina cerita tadi lah, demam panas, sakit tulang, sakit mata dan sebagainya ya. Dan kemudian tengok kalau dia berkomplikasi dengan masalah hati, masalah jantung, dia akan lebih serius lah. Ada setengah orang tu sampai dia boleh muntah darah ya. Dan apa cerit-berit. Cerit-berit pun ada juga. muntah-muntah kan. Sampai sawan-sawan pun ada ya. Okay, ada soalan. Ada yang sawan juga kan. Ada yang sawan, ada yang tak sedar, pengsan, koma ya, sebab dia nak efek ke otak. Mungkin sebab demam dia pun terlampau tinggi juga ke macam mana doktor kalau dah sampai efek ke otak tu? So koma maksudnya mungkin jangkitan virus tu dia dah efek otak. Ya, menyebabkan meningitis ataupun keradangan otak menyebabkan dia jadi koma ya. Tu yang kita kalau boleh nak cuba elakkan. Ada soalan ni daripada Jiha Huvert ni, selamat hari doktor, apa perbezaan antara malaria dan denggi? Semasa saya mengandung anak pertama umur kandungan 7 bulan, saya diserang malaria. Saya diberi ubat malaria 7-8 biji sekali makan, syukur saya sihat sampai melahirkan. Sedangkan ubat tentunya kalau dimakan keguguran terjadi. Ini penjelasan doktor. Okey, jadi sebenarnya yang berbeza antara malaria dengan denggi adalah jenis kuman ya. Jadi kalau jenis kuman dan jenis nyamuk ya. Jadi kalau denggi ni dia punya nyamuk dia adalah Aedes, nyamuk Aedes ya, Aedes aegypti, Aedes albopictus. Jadi nyamuk Aedes membawa kuman denggi. Kalau malaria ni dia adalah nyamuk tiruk, Anopheles ya, Anopheles. Jadi jenis nyamuk tu sendiri dah berbeza. Jadi perbezaan antara malaria dan denggi ni adalah jenis nyamuk yang membawa kuman tersebut dan juga virus tersebut lah ya. Kalau malaria ni fungsi puncanya adalah malaria falciparum. Dia ada banyak jenis, malaria vivax. Ada banyak spesies untuk malaria ni ya. Dan kalau denggi pun dia ada 4 jenis virus denggi. Jadi itu yang kalau orang kata doktor kalau saya dapat denggi kali ni agak-agak tahun depan saya dah takkan dapat denggi macam mana. Jadi still ada risiko untuk dapat denggi walaupun dah dapat kali ni. Sebab denggi tu dia ada 4 jenis serotype virus. Jadi kalau dah dapat jenis 1, you still boleh dapat jenis yang nombor 2, nombor 3, nombor 4 ya. Jadi sebab itu ada orang sampai dapat denggi 2-3 kali ya. Jadi maksudnya dapat berkali-kali. Jadi beza antara malaria dengan denggi adalah dari segi nyamuk yang membawanya, dari segi jenis virusnya dan juga dari segi simptom lah. Dari segi simptom kemungkinan mereka boleh sama, ada demam ya. Tapi kebiasaannya malaria ni demam yang akan diikuti dengan kegigilan, demam denggi. Dia tu yang demam yang menggigil teruk lah kebiasaannya ya. Dan demam malaria ni dia biasa dia ada pattern dia. Mungkin ada yang pattern yang tinggi, lepas tu dia tinggi. Jadi dia ada pattern yang spesifik. Tapi sebenarnya agak sukar lah nak bezakan dari luar je. Kalau tanpa kita buat ujian tu susah kita nak bezakan. Jadi sebab tu kita perlu cek darah untuk pastikan ini demam malaria ke demam denggi ya. Sebab kalau demam malaria memang ada ubat dia macam yang Puan Jiha cakap. Memang kita ada ubat, contohnya kita bagi ubat chloroquine, kita ada banyak jenis ubat untuk merawat demam malaria ya. Tapi kalau untuk demam denggi kita tidak ada ubat, kita tidak ada antivirus untuk merawat kuman malaria atau kuman denggi. Tapi malaria kita ada ubat khusus. Kalau yang ada satu apa cingku apa macam dekat pining kan pada tu mushroom tak? Tu sama jugalah nyamuk juga ke? Chikungunya nyamuk juga. Yes. Yang nipah virus kan. So dia nyamuk juga. Tapi dia adalah nyamuk yang berbeza lah. Chikungunya virus tu. Okay. Jadi itulah banyak sebenarnya penyakit yang boleh disebabkan oleh nyamuk. Jadi sebab itulah kebersihan persekitaran sangat-sangat penting. Kerana nyamuk ni, terutama nyamuk Aedes, dia suka membiar dekat tempat yang air bertakung. Jadi kalau boleh seminggu sekali tu pastikan kita spend sedikit masa ya, luangkan sedikit masa untuk membersihkan kawasan persekitaran di rumah ya. Maksudnya kalau ada tayar-tayar kosong yang terbiar ya, terbalikkan ataupun tanam tayar tu kalau ada tinting ya, ataupun tong sampah yang kosong, kalau boleh terbalikkan supaya air tak boleh bertakung dalam tu. Sebab nyamuk ni dia boleh mengeluarkan jentik-jentik. Jadi jentik-jentik ni dia suka membiak mengikut air yang bertakung tu kat pasir-pasir bunga ya. Kalau boleh sangat penting untuk jaga kebersihan. Sebab tu kita tengok denggi ni banyak berada di bandar-bandar lah. Sebab kemungkinan kadang-kadang ada bahagian
pengaliran air yang tak berapa bersih, dia longkang tersumbat, ya. Jadi itu adalah tempat yang suka untuk nyamuk-nyamuk ni semua merebak lah. Jadi untuk Puan Jiha tadi, syukur Alhamdulillah dia pun telah selamat melahirkan, ya. Ya betul, kalau kuman malaria tu tidak dirawat memang boleh menyebabkan keguguran, sebab malaria ni dia boleh juga membawa masalah yang serius lah, kita panggil dia boleh affect otak juga, ya. Jadi virus yang dibawa oleh nyamuk ni memang sebenarnya boleh mendatangkan komplikasi yang serius kalau tidak dirawat dengan baik lah. Macam dengue pun tadi kan boleh menyebabkan koma, malaria pun juga boleh menyebabkan koma dan juga masalah di otak. Jadi apa-apa penyakit pun kalau dia dah sampai ke otak tu memang boleh memberikan kesan yang serius lah, terutamanya koma dan sebagainya. Okay. Ada cadangan daripada Siti Aisyah Zarina Kamsis. Assalam, perkongsian pengalaman pesakit COVID tak ada ke doktor? Okey, insyaAllah nanti kalau saya ada berjumpa pesakit COVID, nanti kita akan jumpa insyaAllah untuk share kan apa pengalaman mereka kan. Jadi sebenarnya macam mana Encik Aina rasa kita punya sesi perkongsian ni, rasa beneficial ke atau macam mana? Ataupun netizen rasa bermanfaat ke kita ada sesi perkongsian pesakit ni? Untuk saya sendiri, saya rasa macam benda ni bagus lah sebab kita nak bagi awareness dekat orang ramai kan. Sebab macam, yelah sebab macam bila kita dengar pengalaman orang lain, mungkin kita akan jadi macam lebih aware sebab macam bila macam saya sendiri, macam saya demam. So macam demam tu benda yang common. So macam kalau demam tu dah melebihi 3 hari, cepat-cepatlah pergi ambil cek darah semua sebab jangan ambil enteng lah demam ni. Sebab macam bagi kita alah demam makan Panadol nanti okey lah. Macam kes saya makan Panadol okey, nanti demam lagi. So macam never ending story macam tu. So macam bila dah pergi hospital, dapat rawatan, Alhamdulillah dia beransur pulih. Jadi maksudnya kita pun tahu what to expect kan. Kalau tak kat rumah kita macam tak tahu, tak sure kita ni sakit apa sebenarnya dan kita nak sembuh kan. Tapi bila kita dah sampai hospital, kita pun dah confirm yang dengue dan kita pun dah jelas pun dengue ni waktu tempoh dia adalah 10 hari. InsyaAllah lepas 10 hari aku akan sembuh dan lepas tu aku boleh teruskan hidup macam biasa. Jadi kita pun rasa kan. Kita ada reassurance, kita tahu apa to expect for our future. Jadi kita tahu kita masih boleh kerja lepas ni kan. Tak adalah kita alamak adakah maut akan datang menimpa macam mana kan. Jadi risauan tu susah kan nak settlekan. Jadi itulah penting untuk kita berbincang ya dengan doktor kita, berbincang dengan ahli keluarga kita juga ya tentang rawatan yang sepatutnya untuk kita dapatkan. Jadi yang adik Cik Aina tadi alhamdulillah dia dah sihat juga lah, dah discharge ya. Alhamdulillah. Dia kiranya dia discharge hari Jumaat, Isnin minggu depan saya pula pass baton ambil masuk hospital. I see. Memang ada kes dengue ke kat area perumahan Cik Aina? Rasanya dekat kita orang punya lorong 4 kes kot. Maknanya saya dengan adik saya dah kira 2. Jiran sebelah pun ada juga kes. Lepas tu jiran selang lubang rumah pun ada juga. So memang ada kes lah. I see. Dengue ni dia memang ada hotspot dia lah ya, tempat-tempat yang kita dah target memang hotspot, red zone. Kemungkinan itulah biasanya nanti petugas pejabat kesihatan daerah akan datang untuk buat fogging ataupun semburan kan. Untuk nak cuba hapuskan tempat pembiakan nyamuk tersebut ya. Diorang akan datang rumah lah. Diorang akan datang rumah, lepas tu diorang interview, lepas tu diorang akan buat fogging lah sekitar rumah. Satu lorong tu dia akan buat fogging. Ya, dengan harapan semoga dengan langkah tersebut kita boleh cuba kurangkan kes-kes dengue. Sebab sekarang kita tengok kes dengue memang agak meningkat lah sejak akhir ni. Mungkin sebab ramai orang PKP duduk rumah and then kemungkinan petugas kebersihan tidak menjalankan tugas yang sepatutnya. Jadi itu yang kadang-kadang banyak saluran-saluran yang tersumbat ya. Jadi kita tengok dengue ni on the rising trend dia macam sudah meningkat ya. Jadi kita perlu hati-hati ya dengan simptom-simptom yang kita ada ya. Kemungkinan dengue ya, dan juga pastikan kebersihan kita terjaga insyaAllah ya. Betul. Alhamdulillah. Jadi rasanya mungkin itu dulu sesi konsen kita pada hari ini ya. Terima kasih banyak Cik Aina dari segi meluangkan masa sama-sama sharing pengalaman ya, sharing info ya, supaya dapat memberi manfaat kepada netizen yang lain yang mungkin tak pernah tahu dengue itu. Macam mana sekarang ni orang pun dah tahu dengue itu macam mana kan, dan boleh ambil langkah pencegahan dan sebagainya. Okey, terima kasih juga kepada netizen kerana sama-sama kita pada hari ini ya. InsyaAllah kita jumpa lagi pada sesi Live pada minggu depan. Terima kasih banyak Cik Aina ya. Terima kasih doktor sebab jumpa saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.